Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya memanggil kamu semua pada pagi ini bertujuan untuk memberitahu tentang cawangan yang akan dibuka di kawasan Sabah dan Sarawak. Untuk pengetahuan semua, setelah perbincangan dengan pihak atasan, syarikat kita telah diberikan peruntukan sebanyak RM1 juta ringgit dan kami bersepakat untuk melantik kamu semua sebagai ketua jabatan. Secara resminya, saya melantik Rion Roskli sebagai pengurus kewangan. Seterusnya, saya melantik Haikal Hamalin sebagai pengurus pemasaran dan pengurus sumber manusia. Akhir sekali, saya melantik Danish Irfan bin Irwansyah sebagai pengurus pengeluaran. Baiklah, saya berharap dengan lantikan ini dapat melancarkan pengurusan pembukaan cawangan kita. Saya berharap kita semua dapat memberikan kerjasama yang baik untuk menubuhkan syarikat kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Syukurin bin Jamil selaku pengurus besar cawangan yang akan bertanggung jawab dalam musyawarah kita pada kali ini. Oke, baiklah. Pertemuan kita hari ini adalah titik tolak penting dalam perjalanan kita untuk memajukan perniagaan dengan membuka cawangan baharu di Sabah dan Sarawak. Terima kasih kepada setiap individu yang hadir hari ini. Komitmen dan matlamat kita untuk menjalankan projek ini sangat dihargai. Sebelum kita memutuskan, saya ingin berkongsi visi, misi dan objektif syarikat kita bagi cawangan ini. Visi syarikat kita adalah untuk menjadi penyedia utama produk laut berkualitas tinggi yang memenuhi keperluan dan cita-rasa pelanggan di Sabah dan Sarawak. Misi kita adalah untuk mencapai visi ini dengan menghasilkan produk laut yang inovatif, berdaya tahan dan berharga sambil memberikan kenikmatan pelanggan yang tinggi. Objektif kita adalah satu, menghasilkan produk berkualitas, yaitu menghasilkan produk laut yang berkualitas tinggi yang memenuhi standar keselamatan, ekonomi dan ekologi tertinggi. Yang kedua, kepuasan pelanggan, yaitu memastikan kepuasan pelanggan dengan menyediakan produk yang memenuhi keperluan dan cita-rasa mereka serta memberikan sokongan pelanggan yang pantas dan berkesan. Dalam kehadiran visi dan objektif ini, kita memahami betapa pentingnya mencapai matlamat kita. Sekarang, mari kita teruskan dengan melalui uraian yang lebih panjang untuk menulis kita. Kita mulakan dengan Tuan Haikal Hamalin untuk menerangkan budget pemasaran serta tentang pengurusan sumber manusia. Dipersilakan. Terima kasih bagi pengurus besar syarikat kita. Kami mencadangkan untuk bahagian insun pemasaran itu peruntukan sebanyak anggaran RM300,000 untuk bahagian pemasaran dalam cawangan ini. Dana ini telah dirancang dengan teliti untuk membolehkan kami melaksanakan strategi pemasaran yang lebih komprehensif dan berjaya di Sabah dan Sarawak. Baik. Peruntukan secara detailnya adalah seperti ini. Pertama, untuk penuntukan kos pengiklanan tradisional, yaitu dalam kos anggaran RM100,000, kami akan menagihkan sebahagian besar peruntukan ini untuk pengiklanan dalam media tradisional seperti televisi, radio, surat kabar, tempatan dan risalah industri. Ini bertujuan untuk memperkenalkan tentang produk produk kita di kalangan pelanggan tempatan. Kedua, untuk pembahagian pameran perdagangan, yaitu dengan anggaran kos RM50,000. Peruntukan ini akan digunakan untuk penyertaan dalam pameran perdagangan di Sabah dan Sarawak
Dengan adanya pameran ini, kita dapat mempamerkan produk kita secara langsung kepada pelanggan dan juga menjalinkan hubungan dengan pemain industri perkhidmatan. Yang ketiga, yaitu agihan kos untuk pemasaran digital dengan anggaran kos sebanyak RM80.000. Seiring dengan kemajuan teknologi pada hari ini, kita akan menagihkan sebahagian dana untuk kempen pemasaran dalam talian. Ini termasuk pengiklanan di media sosial, pengiklanan pengiklanan dalam talian, dan pengurusan laman web syarikat. Pemasaran digital akan membantu kita untuk menjangkau generasi pelanggan yang lebih muda dan mencapai pemasaran dalam talian yang berkembang. Yang keempat, yaitu agihan penyelidikan pemasaran, yaitu dalam anggaran kos RM30.000. Bahagian ini akan digunakan untuk penyelidikan pasaran yang berusaha. Kami dengan yakinnya akan mengumpul maklum batas bagi setiap pelanggan, sekaligus mengenal tren terkini dalam industri perabot dan menganalisis perkembangan cita rasa pelanggan. Penyelidikan ini akan memulihkan kita menyesuaikan strategi pemasaran kita secara berkesan. Yang kelima, untuk agihan bagi promosi khas dan jualan, yaitu anggaran kos RM40.000. Peruntukan ini akan digunakan untuk merancang promosi khas dan jualan yang menarik perhatian bagi setiap pelanggan, tidak kira usia. Pelanggan ini akan termasuk untuk agihan kos ini termasuk juga dalam pelaksanaan promosi promosi, tawaran istimewa dan insentif pembelian. Yang keenam ialah agihan kos pengiklanan lokal dengan anggaran kos sebanyak RM20.000. Kami akan meletakkan dana tambahan untuk mengiklankan produk kita ke kawasan tempatan yang berpusat kepada komuniti setempat di Sabah dan Sarawak. Ini akan membantu kita meraih lebih banyak sokongan dari pelanggan setempat. Oleh itu, kami yakin dengan jumlah peruntukan sebanyak RM300.000 ini adalah berdasarkan perancangan kawasan yang teliti dan akan membolehkan kami mencapai matlamat pemasaran kita dengan berkesan. Kami akan menguruskan peruntukan ini dengan teliti, memastikan setiap peruntukan dapat digunakan dengan bijak untuk memaksimumkan kesan dalam meningkatkan pengenalan dan jualan produk perabot kita di kawasan Sabah dan Sarawak. Saya teruskan dengan pembentangan untuk bajet peruntukan untuk bahagian pengurus sumber manusia. Untuk sumber manusia, kami telah memperuntukkan sebanyak RM200.000 untuk kami mohon, yaitu dengan dana ini penting untuk memastikan pengurusan pasukan pekerja yang berkualiti dan menyokong perkembangan cawangan di Sabah dan Sarawak. Pengagihan sumbernya sebegini. Pertama, yaitu agihan untuk program latihan dan pembangunan, yaitu sebanyak RM60.000. Sebahagian besar peruntukan ini akan digunakan untuk merancang dan melaksanakan program latihan yang berkesan bagi pekerja. Program ini akan merangkumi pelatihan induksi bagi pekerja baru untuk membantu mereka memahami budaya dan nilai-nilai syarikat kita. Selain itu, kami juga akan menyediakan latihan kemahiran khusus yang sesuai dengan pekerjaan-pekerjaan masing-masing. Pembangunan kerja ini juga akan ditekankan untuk membantu pekerja merancang dan mencapai matlamat kerja mereka dalam organisasi ini. Yang kedua, itu agihan program pengiktirafan, yaitu sebanyak RM30.000. Kami akan mengalihkan peruntukan untuk program pengiktirafan yang bertujuan menghargai pencapaian dan usaha pekerja yang ditetapkan oleh syarikat kita. Selain itu, kami akan mengadakan program pengiktirafan jangka masa panjang yang memberi insentif kepada pekerja yang berkhidmat dalam jangka masa yang lebih lama dalam syarikat kita. Yang ketiga, itu kebolehkerjaan tempatan, yaitu kami menganggarkan kosnya sebanyak RM40.000. Jadi kami akan menyokong komuniti setempat dengan menjalankan program kebolehkerjaan tempatan. Ini termasuk mengidentifikasi bakat-bakat tempatan
yang berkualiti dan memberi peluang pekerjaan kepada mereka. Ini adalah langkah positif yang kita ambil untuk memberi sumbangan kepada pertumbuhan ekonomi tempatan dan melengkapi amalan kelestarian sosial. Seterusnya, yaitu pengurusan beban pekerja dengan anggaran kos RM 25.000. Peruntukan ini akan digunakan untuk aktiviti yang memperbaiki beban pekerja dengan pengurus. Ini termasuk program kebajikan pekerja seperti skim insurans kesehatan, penyediaan kawasan rehat yang selesa, dan penyediaan konseling atau sokongan psikososial untuk pekerja yang memerlukannya. Hubungan yang baik antara pekerja dan perusahaan adalah asas yang sangat penting untuk mencapai produktiviti yang tinggi. Kelima itu pematuhan. Yang kelima adalah untuk pengurusan sumber manusia, yaitu kami jangkakan anggaran kos yang perlu kami terima, yaitu sebanyak RM45.000. Sebagian daripada peruntukan ini akan digunakan untuk perisian dan sistem penghubung sumber manusia yang lebih efisien. Ini membantu kita untuk mengurus maklumat pekerja, prestasi, dan perkembangan kejayaan yang lebih baik. Sistem ini juga membolehkan kita menjalankan pemantauan prestasi pekerja secara sistematik. Oleh itu, kami berkomitmen untuk menggunakan peruntukan ini dengan bijak dan efisien dalam mengurus sumber manusia syarikat di Cawangan ini. Pertama kami adalah memastikan pasukan pekerja yang berkualitas dan terlatih yang akan menyumbang kepada pertumbuhan kejayaan syarikat kita di Sabah dan Sarawak. Terima kasih kepada Tuan Haikal bin Abadi selaku pengurus sumber manusia dan pengurus pemasaran dan memberikan cadangan yang terbatas. Seterusnya, apakah strategi yang ingin dilakukan oleh pengurus keuangan bagi memastikan proyek kita mendapat pulangan yang lumayan? Dipersilakan. Terima kasih pengurus. Saya ingin memberikan layanan yang lebih terperinci mengenai kebutuhan sebanyak RM150.000 yang kami cadangkan untuk bagian keuangan. Dana ini adalah penting untuk memastikan kestabilan keuangan cawangan ini dan mendukung pertumbuhan perniagaan di Sabah dan Sarawak. Antara pembagian peruntukan adalah seperti yang berikut. Yang pertama ialah pengurusan aliran tunai sebanyak RM40.000. Sebagian besar peruntukan ini akan digunakan untuk menguruskan aliran tunai harian cawangan. Ini termasuk pembayaran gaji pekerja, kemudian bahan mentah, dan pengurusan bayaran kepada pembekal dan perkhidmatan lain. Pengurusan aliran tunai yang cermat adalah asas yang penting untuk memastikan operasi harian yang lancar. Seterusnya, perancangan keuangan sebanyak RM40.000. Kami akan menggunakan sebagian peruntukan ini untuk merancang keuangan jangka panjang. Perancangan keuangan jangka panjang ini merangkumi penyediaan budget tahunan, analisis keuangan, dan peramalan keuangan. Perancangan ini membantu kita merancang langkah-langkah keuangan untuk mencapai pertumbuhan dan keuntungan jangka panjang. Seterusnya, analisis kos sebanyak RM30.000. Peruntukan ini akan digunakan untuk menjalankan analisis kos yang teliti. Kami akan mengidentifikasi kawasan-kawasan di mana kos boleh dikurangkan tanpa mengorbankan kualitas. Ini termasuk penilaian kos pengeluaran taruh dan kos operasi keseluruhan. Yang seterusnya, pengagihan sumber uang sebanyak RM40.000. Kami akan mengagikan peruntukan ini dengan bijak ke bahagian-bahagian lain dalam cawangan. Ini termasuk pengagihan kepada pemasaran, aktiviti pemasaran, kepada pengeluaran untuk pengurusan kitab, kepada sumber manusia untuk program latihan, dan kepada teknologi maklumat untuk pemeliharaan infrastruktur teknologi. Yang seterusnya pula pematuhan cukai dan perekawanan sebanyak RM35.000. Kami akan memastikan pematuhan yang teliti dengan undang-undang cukai dan perekawanan. Ini termasuk pembayaran cukai syarikat, penyediaan pernyataan keuangan tahunan, dan pematuhan dengan peraturan perekawanan yang berkenaan. Seterusnya pula pertumbuhan pelaburan sebanyak RM25.000.
Kami akan menilai peluang pelaburan berpotensi untuk mengembangkan perniagaan. Ini termasuk menilai pelaburan dalam teknologi, pengembangan produk, atau ekspansi ke kawasan lain di Sabah dan Sarawak. Yang terakhir pula ialah tawaran keuangan sebanyak RM20.000. Peruntukan ini akan digunakan untuk sistem dan alat tawaran keuangan. Ini termasuk perizinan yang membolehkan pemantauan prestasi keuangan, rancangan budget, dan pengurusan risiko. Maka dengan ini kami akan menguruskan peruntukan ini dengan teliti dan berusaha untuk menjaga kestabilan keuangan ini sambil mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Matlamat utama kami adalah untuk memastikan bahwa semua perbelanjaan adalah dalam budget dan sumber digunakan dengan bijak untuk mencapai objektif keseluruhan syarikat Sabah dan Sarawak. Oke, terima kasih kepada Leon Leslie sebagai selaku pemutus pengeluaran karena berkait yang menarik. Oke, mari kita teruskan dengan masyarakat kita yang seterusnya. Apa pula cadangan pemutus pengeluaran dalam menghasilkan produk yang berkualiti dan mesra pengguna agar dapat bersaing dengan syarikat yang lain? Saya setuju dengan cadangan yang telah dibuat. Dalam peranan saya sebagai pengurus pengeluaran, saya ingin memberikan uraian yang terperinci mengenai peruntukan sebanyak RM182.000 yang kami cadangkan untuk bahagian pengeluaran. Pengurusan pengeluaran yang cermat adalah kunci kepada keselamatan operasi dan pengurangan kos pekerjaan. Pertama, pengurusan stok dan inventory. Sebagian besar peruntukan ini akan digunakan untuk pengurusan stok dan inventory. Ini merangkumi pembelian bahan mentah dan komponen untuk pengeluaran perabot, penyimpanan yang selamat, dan pemantauan inventory yang secara berkala. Pengurusan stok yang berkesan memastikan bahwa kita senantiasa mempunyai bekalan yang mencukupi tanpa mengalami kekurangan atau kebasiran. Yang kedua, pengurusan kilang sebanyak RM45.000. Peruntukan ini akan digunakan untuk menjaga dan memperbaiki fasiliti pengeluaran. Ini termasuk penyelenggaraan mesin dan peralatan, penyediaan tenaga elektrik dan bekalan air, serta penambahbaikan keselamatan di tempat kerja. Keselamatan pekerja adalah keutamaan utama kami dalam pengurusan kilang. Ketiga, pos pengeluaran sebanyak RM30.000. Kami akan mengajukan peruntukan ini untuk analisis pos pengeluaran yang teliti. Ini termasuk penilaian pos pengeluaran pada unit produk, identifikasi peluang pengurusan pos dan pemantauan prestasi kilang secara berkala. Keempat, pengurusan pembekal sebanyak RM25.000. Peruntukan ini akan digunakan untuk memastikan hubungan yang baik dengan pembekal. Ini termasuk bayaran kepada pembekal, negosiasi kontrak pembelian yang bersangkutan, dan penilaian prestasi pembekal dalam memenuhi keperluan kita. Yang kelima, kualiti dan kawalan kualiti sebanyak RM20.000. Kami akan memastikan produk perabot kita memenuhi standar kualiti yang tertinggi. Peruntukan ini akan digunakan untuk ujian kualiti, penyelidikan dan pembangunan produk, serta pelaksanaan kawalan kualiti yang teliti dalam setiap peringkat pengeluaran. Yang keenam, pengurusan risiko sebanyak RM10.000. Kami akan menyediakan peruntukan untuk menguruskan risiko dalam operasi pengeluaran. Ini termasuk perlindungan insurans, penyediaan rancangan kecemasan, dan pengurusan risiko berkaitan keselamatan dan kesehatan pekerja. Ketujuh, kawalan sisa sebanyak RM5.000.
kami akan mengajukan peruntukan untuk pengurusan sisa bahan mentah dan bahan doangan yang dihasilkan semasa pengeluaran. Ini merangkumi proses pengitaran semula yang mesra alam dan pengurusan sisa dengan berkesan. Yang ke-8, pos pengangkutan sebanyak 20.000. Ini menjurus kepada sewa 4 buah lori berjenama Isuzu dengan muatan 4 ton dengan kadar harga pos 5.000 bagi setiap lori bagi setiap bulan. Kami berkomitmen untuk menguruskan peruntukan ini dengan berhemat dan efisien. Objektif kami adalah memastikan operasi pengeluaran berjalan lancar, pos dikekalkan pada tahap yang terkawal, dan produk perabot berkualiti tinggi dihasilkan. Dengan cara ini, kami akan dapat memenuhi keperluan pasaran di Sabah dan Sarawak sambil memastikan pertumbuhan dan kejayaan jangka masa panjang cawangan ini. Oke, itu saja pembentakan kita pada kali ini. Terima kasih kepada Encik Danish Irfan Irwansyah selaku pengurus pengeluaran kita kerana telah memberikan idea yang benar. Baiklah, terima kasih atas huraian yang sangat terperinci ini. Sekarang mari kita jumlahkan jumlah peruntukan yang diperlukan. Jadi jumlah keseluruhan peruntukan yang kita memohon adalah RM1 juta ringgit. Ini adalah jumlah yang kita rasa adalah minimum yang diperlukan untuk memastikan cawangan ini dapat bermula dengan kukuh, beroperasi dengan lancar dan mencapai pertumbuhan yang berkesan. Baiklah, itu sahaja masyarakat kita pada kali ini. Sekian, terima kasih.